Okay, kita start kelas kita pada hari ini dengan chapter 4. Kau punya apa ni? Assignment 3 okey? Berjalan dengan lancar Kau jangan jadi macam sini-sini kau degree tak buat lagi. Malam ada maksud saya memikir ni. Tapi sini macam nak buat web kan? Dekat macam mana nak cakap? Kalau macam dulu kan saya buat bisnes kat luar kan, macam nampak terang punya kan. Buat dekat dalam internet kan, macam website. Kita nak kena ada visi-misi ke sir? Kena jugalah. Apa-apa pun mesti kena ada visi dengan misi. Visi dengan misi tu tak payah, tak letak tak apa lah bagi saya. Just kau letak objektif lah. Objektif. Sebab mana-mana company pun mesti dia akan tanya objektif kau buat website tu semua. Aduh, nak kena update bila benda-benda meeting. Nanti. Minggu 3 sekarang ada kelas apa? Event management training. Betul, mungkin budak tu dah minggu depan dia orang dah fokus buat midterm kan, macam kau juga lah. Sebab ada training kan minggu depan ada usul lah. Dia telah mengganggu sebenarnya perjalanan nak mengajar korang. Okay, hari ni Green akan belajar online marketing research. So dalam ni Green akan belajar understand lah apa benda ni, apa bendanya research market tu, apa benda dari segi kenapa dia wujud, kenapa Rin kena belajar semua tu. So apa benda dia online research, apa yang dibuat, semua benda-benda tu Rin akan tahu lah lepas ni. Lepas tu sebab kenapa kita kena belajar research, kenapa kita kena buat research tu, dia sebab dia lah. Lepas tu dengan tu juga Rin akan faham lah tentang strength and weakness dalam online marketing tu sendiri, and then the stage of marketing research process. Nanti kita tengoklah proses-proses dia. So ini adalah divisi subtopik from research the market, overview European market research, semua tu strength and weakness. Dan sewaktu dengan ni lah kita tengok kat topik online ni. So apa dia online marketing research? Okay, online marketing research ni adalah the process of gathering and analysing and interpreting information about the market, about a product or a service to be offered for sale in the market, and about the past, present and potential customer for the product or service. Research into characteristics, spending habits, location and needs of your business target, the industry as a whole, and particularly competitor you face by using technology as support. So online marketing research ni apa yang define kan, yang panjang lebar tu adalah tempat di mana Rin akan get kumpul, akan analisis dan juga akan interpreting ni more kepada macam interpret ni macam kita mengubah lah benda tu, mengubah untuk kefahaman. Macam boleh ubah ke? Bukanlah boleh ubah, dia macam interpreting ni macam kita tukar benda tu untuk menjadikan benda faham, macam nombor daripada satu nombor ke kefahaman Rin lah. So, nombor ni macam ni, nombor ni macam ni lah, gitu lah. Sebab masa kita buat online marketing research ni, dia kadang-kadang ada melibatkan nombor, ada melibatkan gambar, ada melibatkan graf. So benda-benda ni yang kita kena interpreting untuk understand kita lah tentang market tu sendiri. Macam Rin tengok bursa saham lah, yang apa, graf yang banyak-banyak naik tu. Yang tu kena interpreting lah. Kenapa dia naik, kenapa dia turun. Macam tu. Kalau turun maksudnya dia ada kerugian, kalau dia naik ke atas maksudnya syarikat tu mendapat keuntungan. Macam tu dalam market. Lepas tu tentang research market ni juga akan beritahu juga apa ni tentang produk tu dan juga servis, produk ataupun servis yang dia nak jual kat dalam market tu. Sebab
Ini gunanya online marketing, online market research ni, sebab dah lah Rin collect data atau analyze data dan juga mengubah data tu untuk Rin tahu pasal market tu. So kita dah dapat gitu, kita ubah pula, kita sama ada kita upgrade atau kita ubah atau kita buat produk ataupun servis yang baru untuk kita punya market tu lah. Sebab kita based on online, kita based on data tau. Kalau nak jual sekarang, dia tak macam zaman-zaman 80-an, 70-an, 60-an dulu. Based on kita boleh buat vast marketing, advertising dan marketing. Maksudnya kita just macam, kita letak je dekat surat khabar, kita letak je dekat dalam media, dalam radio dan juga TV, billboard. So orang akan tengok benda tu. Tak, sekarang tak macam tu. Memang masih ada benda-benda macam billboard, surat khabar tu, tapi kita dah tak banyak fokus pada marketing kat situ, more kepada online marketing lagi. So data-data online tu yang kita gather ni through online marketing research ni, dah nak tahu apa jenis produk apa. Sebab tu macam boleh tengok kan, setiap benda-benda produk daripada company-company yang dah established, well branded tu kan, dia akan tengok customer dia nak apa tau, dari segi data apa yang customer nak tau. Macam Rin kan, macam Rin cakap kat pasal kan, Rin ni kalau nak beli kat online kan cerewet. So kenapa cerewet? So dia akan siasat lah benda tu, dia akan analyse lah benda tu, pokok-pokok data. Kenapa customer ada yang cerewet nak beli barang dalam aku punya website? Ini sebab dia, mungkin sebab barang-barang dia tak berkualiti, mungkin tak trusted, mungkin aku punya brand ni tak trusted ke, cara pembayaran ke. So benda-benda tu pun ada juga potential juga. Lagi satu, dari situ kita kena tahu, dengan online research marketing ni juga kita boleh tahu pasal past, present and potential customer kita. Kita dah ada past customer, lepas tu kita ada present, and then kita kena cari juga orang kata potential customer. Kena ingat tak semua customer yang loyal pada brand. Betul tak, Rina? So kita kena cari jugalah, walaupun kita dah ada past dengan present ni ya, customer, tapi kita tetap juga boleh cari juga potential customer. Potential customer ni based on analysis yang telah dibuat dalam marketing research ni lah. So sebab data-data dalam ni memang kita akan pakai, semuanya akan pakai lah. Kita nak tahu, okey, masa akan datang dari segi age ni apa yang jual minat, apa yang daripada age ni apa yang jual minat. So kita kena produce product based on that particular age. Mungkin dari segi age, lepas tu macam mana pula kira age tu pula. Sebab tu macam smartphone, macam Rin tengok, dia keluarkan pelbagai jenis model. Dia suits untuk kepada minat apa dan age apa. Tapi kita tengoklah, kadang-kadang ada yang model smartphone tu based on minat, interest of customer tu. Ada yang berdasarkan pada age customer tu, ada yang berdasarkan pada orang kata apa, style living orang kata customer tu. So kita tengok based on market research tu. Itu pun ada juga dalam online marketing research. Lepas tu dari segi research tentang karakteristik of customer kita, karakteristik produk kita juga, atau servis kita. Lepas tu spending habit, kita kena tahu juga spending habit dari segi customer kita. Customer kita ni ada spending habit, dia jenis-jenis macam online. Orang yang dalam online ni, dia punya spending habit macam mana, dia suka beli barang macam mana, secara banyak ke, secara sikit ke, secara murah ke, secara mahal. It depends on macam mana kita interpretkan data tu nanti. Okay, lepas tu dari segi location, location nak jual dan juga nak hantar pun kena tengok juga. Sebab kita kadang-kadang kedai kita based on KL, ada orang yang model customer kita tu dekat Kelantan, Terengganu. So kita kena tengok juga macam mana kita nak location kita juga, dan juga location kita punya customer. Lepas tu needs of your business. Okay, needs of business, apa kehendak bisnes Rin yang target market Rin tu. Lepas tu the whole industry dan juga competitor lah yang Rin akan ada lah, kata pesaing Rin tu juga. Kena tahu apa jom buat. Sebab tu macam kita tengok company-company sekarang kan, dia memang sebenarnya kita tak nampak secara mata kasar, tapi dalam dunia cyber, jom keep on tracking, keep on buat research analysis lah pasal ni. Ni memang saya suka lah mengumpul data kan. Lepas tu collect data, kita buat lah dia punya orang kata apa, analysis chat bar tu semua tu. Ni memang minat saya kan.
So apa peranan dia? Apa role online marketing research ini adalah untuk provide management with relevant, accurate, reliable, valid and current information. Maksudnya benda-benda yang relevan, benda-benda yang tepat, reliable, mesti valid data tu. Dan juga yang terkini lah. Itu kita role peranan untuk marketing online marketing research tu. Ataupun kita panggil OMR lah. Lepas tu apa peranan dia lain adalah untuk dia helps the marketing manager to link marketing variable with the environment and customer. Maksudnya dia boleh mengaitkan, dia boleh tahulah apa variable yang berkait dengan environment tentang persekitaran dan juga consumer tu ni ataupun customer tu ni. Sebab kita punya market ni based on environment kita dan juga macam mana style social lifestyle consumer kita. Kalau kata social style consumer kita kena tengok environment dia. So kita kena carilah apa variable yang berkait ataupun benda yang berkait yang boleh kita nak jual produk kita dalam dia punya consumer punya social, orang kata social environment tu. Sebab kita nak jual kena ikut trend, betul. Tak boleh nak ikut di luar trend, melainkan Rain ada benda yang baru yang orang semua tak ada. Faham tak? Macam zaman dulu-dulu ada smartphone, hanya 2 company je yang ada 2 smartphone, betul? 2 smartphone. Yalah, dulu 2 company je yang betul-betul ambil peluang. Apple dengan Samsung. Smartphone. Kita ada lah juga dulu ada Nokia apa semua, tapi smartphone Nokia macam Nokia tu tak, dia punya smartphone tu terlampau lame. Dia tak ambil peluang yang ada. So setolak kategorikan Nokia tu lah sikit. Tapi macam ada juga macam Sony Ericsson, tapi Sony Ericsson dia more fokus kepada electronic appliance. Dia tak fokus sangat pada dia punya smartphone dia. Sebab tu macam Sony Ericsson pun dia macam lambat dia nak keluarkan dia punya version tu. Dia akan tengok kalau macam orang dia hanya upgrade ke saja dia punya kalau dia bila perlu. Macam yang baru-baru ni kan dah keluar iPhone yang baru dan juga S20 ni mesti Sony akan ikut dan dia buat Xperia yang baru lah. Itu pun ada lah Xperia yang baru, tapi dia macam dia follow the trend lah. Tapi kalau dulu orang dah tak pandang Xperia sebab dia benda yang sama dengan smartphone lain. Macam Oppo kan, benda yang sama, cuma Oppo dia punya beza kamera kuah kecil. Saya cuma tahu kalau Xperia ni dia boleh masuk dalam air je lah kan. Dulu sebab dia famous tu sebab dia tahan lasak, dia masuk dalam air, dan dia punya kamera pun kamera yang daripada yang latest. Lepas tu kita dah overlap, dia dah kena overlap dengan one way apa semua tu, so dia dah turun balik. Ni nanti ditunggulah, dia ditunggu kalau nampak macam trend tu, dia ada teknologi yang cantik sikit yang dia dah buat, baru dia akan keluarkan. Lagi-lagi berkaitan 5G, dia tak keluar lagi handphone 5G dia. Handphone 5G? iPhone dia tak keluarkan smartphone 5G dia. Sony. Dia macam tu biasa lah. Dia macam dalam lagi. Dia fokus pada barang-barang appliance, electronic appliance dia je. Kira macam tu lah. Lepas tu other than that, macam zaman dulu Samsung dengan Apple je lah yang monopoli. Lepas tu kita tengok macam ni, tengok dah lepas berapa banyak S-series dengan iPhone SE, adalah kompetitor lain ada. Huawei ada, Oppo ada, Vivo ada, baru-baru dah nak naik benda-benda tu, Lenovo semua tu. Tapi jangan dah kira dah ikut trend lah. Kalau macam Rin ada benda yang orang semua tak ada, tak jual lagi, kira peluang untuk Rin nak monopoli lah. Sebab tu kita kena cari benda yang orang dalam kehidupan sekarang, orang yang macam tak expect benda tu boleh jadi keperluan tau. Untuk kita sekarang ni. Sebab tu banyak company dia tengah fikir apa benda yang manusia kita ni as a consumer ni nak jadikan benda tu daripada tak perlu diperlukan dulu. Macam dulu mana dah sangka orang nak bawa telefon ni ke mana jua berada. Dulu orang kata buat handphone ni untuk sekadar nak telefon orang-orang, nak berkomunikasi dengan orang je, tak sangka pula nak membuat
kata apa, nak membuat untuk komunikasi dan juga melalui internet semua tu tak sangka. Sekejap tiba-tiba dapat jemputan solat Jumaat. Tiba-tiba dapat jemputan solat Jumaat. Saya dapat jemputan solat Jumaat. Dia baru send. Okey. Dah jawab dah. Hadi, okey. Jawab Hadi tak ada hati. Okey. Ada peranan lain dalam online marketing itu adalah untuk provide information on controllable and non-controllable factor and consumers. This information enhance the effectiveness of decision making by marketing manager. Okey, ada yang benda informasi yang kita boleh kontrol, ada yang informasi yang kita tak boleh kontrol. Yang tu dia kena sentiasa ingatkan dirilah, sebab ada yang informasi kita kita boleh kontrol. Maksudnya kita boleh, masa kontrol tu adalah kita boleh bukanlah maksudnya kita kawal informasi tu, maksudnya kita boleh, orang kata benda tu informasi tu kita boleh distribute dan kita boleh tarik balik benda informasi tu kalau ada kesilapan ke apa-apa. Tapi ada setengah informasi tu benda yang kita tak boleh kontrol, iaitu orang-orang sharing, orang-orang yang hantar kongsi-kongsi lah. Ini masih normal ni yang information macam gosip-gosip tu lah. Benda itu gosip-gosip kita tak boleh nak kontrol. Orang share informasi tu kita tak boleh kontrol. Tapi ada certain informasi yang kita boleh kontrol. Saya rasa kita boleh post dan benda lepas tu kita boleh lenyapkan informasi tu, ada je. Kita boleh kontrol benda tu. Ada setengah informasi yang orang kita tak boleh kontrol. Kena ingat kat situ lah, macam nanti nak buat bisnes ni tu kena ingat. Kalau nak buat kalau nak buat sale ke apa, kalau nak jual barang tu kena tengok informasi tu boleh dikontrol atau tidak. Itu sebab kita buat online marketing research ni nak dapatkan informasi tu dah. Ada yang informasi yang boleh yang orang kontrol, ada yang informasi orang tak kontrol. So kita kena combinekan dulu tu sekali. Mana yang bagus, mana yang boleh buat keputusan, boleh buat untuk keputusan marketing manager. Okey, ini adalah importance dia lah. Importance dia more kepada advantage untuk marketing decision, betul, untuk activity dan juga apa, kita nak survive dalam competition dengan tahu tentang activity dan pattern yang terbaru untuk daripada kompetitor kita. Lepas tu kita dapat target audience yang mana kita nak. So sebab tu kita kena buat online marketing research. Dulu dalam company mana ada R&D department. Sekarang je macam mana yang company-company besar sekarang ni banyak kan dia dah buat dah R&D development punya department. Sebab R&D tu bukan pada produk saja R&D, dia pada marketing, dia buat kerja-kerja ni lah, kerja-kerja online marketing research semua ni, dia nak informasi-informasi tu, sebab tu kena ada R&D. Dulu mana ada R&D? Dulu sendiri je nak cari informasi ni. Kalau macam marketing nak cari informasi, kau kena pergi cari ni, kena kerah kau punya orang-orang pergi cari maklumat-maklumat ni dalam internet macam tu. Dia dah tak macam orang kata apa, dia tak macam kita sekarang kita boleh kumpul benda tu dan kita boleh target audience kita lah, kat situ senang. Lepas tu sekarang ni deciding, lepas tu important dia lain adalah deciding the target market. Okey, dengan adanya online marketing kita boleh lah sekarang ni nak target market kita yang mana kita nak fokus. Lepas tu kita boleh maximize profit dalam online kita ni. Dengan menggunakan online marketing research ni kita boleh maximizekan profit kita. Maksudnya kita dapat betul cari apa kelemahan dia, apa strength dia, semua tu.
Okay. Lepas tu ni adalah 5 ways of technology has changed market research. Salah satunya adalah social media join the party. Sekarang ni kita menggunakan teknologi social media untuk mendapatkan kita punya maklumat-maklumat data-data kita. Lepas tu data collection dah improve. Dulu kita kena buat survey saja, tapi sekarang ni kita boleh buat online survey, kita buy email survey, kita boleh tengok hasil jualan, hasil transaction process ni tu, semua tu kita boleh tengok. Kita maksudnya data collection kita dah improve lah daripada dulu. Compare pada zaman dulu kena cari susah, sekarang kita dah senang. So kita dah improve. And then kita boleh enhance data analysis tu. Maksud enhance tu kita boleh menambahkan lagi data-data kita. Sebab ini kena ingat, sebab kita punya data ni based on online, banyakkan more kepada dalam status online tau. So kita senang nak mendapatkan kita punya maklumat data tu lah. Benda tak ada tu dalam sini. Oh ada, maksudnya ni ada. Sekarang nak masuk masjid pun kena macam ni. Negosiasi Tokopedia 025 macam ni. Okay, selain daripada kita boleh enhance data analysis, kita boleh juga membuat creating new research rule. Maksudnya kita boleh sebab kan kadang-kadang kita tengah buat research ni, kita kadang-kadang ada jumpa benda baru tau. So kita boleh buat, kita boleh buka peranan-peranan baru dalam kita punya untuk buat research lah. Kadang-kadang macam kita tengok kan, kita contoh ni kita ambil Sandabi. Macam ni, tahu Sandabi kan? Saya nak tahu. Kalau saya dah tak tahu kan Sandabi bersepah. Belah. Kat sebelah tu pun. Sekarang dah ada dah Sandabi tu. Dia dah tukar pada dah tak ada. Sandabi dah semua dah tinggal kat Subang. Tapi tu bangunan dia lagi lah. Bangunan Sandabi lagi. Cuma sekarang ni yang duduk situ adalah SGB Group Venture yang duduk kat situ. Kita sebutkan sebabkan kita nak sebut creation of new research role ni, kita tengok macam Sandabi ni tau. Sandabi ni kita tahu Sandabi ni asalnya daripada plantation tu. Maksudnya dia more kepada agriculture punya industri lah. Lepas tu dia dah macam dia tengok agriculture ni ada certain time dia boleh mendapat keuntungan, ada certain time dia tak boleh dapat keuntungan. So apa dia nak buat, dia dengan buat research yang untuk bisnes baru, dia jumpa role baru iaitu industri otomotif. So dia venture lah, dia buatlah research tentang otomotif. Macam mana nak marketing dengan otomotif apa semua. Lepas dah tu dia tengok dia buat daripada research dia tu, tengok industri otomotif ni pun ada jangka masa dia. So dia buka lagi industri lain, dia masuk lagi dari segi medical. Dia buat research lagi. Dia medical ada Sandabi. Kat Subang ada satu, Subang ada dua, satu dekatnya airport Subang tu, satu lagi dekat Subang Jaya tu lah. Dia ada Sandabi Medical. Kalau Rin buka pun ada, dia punya 2-3 hospital lagi. Lepas tu dia ada education, dia ada juga, disebabkan dia buat marketing research ni, sebab dia buat online marketing research ni lah, dia dapat kembang pula education. Banyak lagi lah dia dah tambahkan research role tu. So every penambahan industri tu dia ada dia punya marketing research role lagi lah. Kita boleh dapat lagi lah, enhance lagi lah data-data tu lagi besar, buka lagi research tu, lagi banyak data yang dapat. Lepas tu big data information ni macam tadilah, macam saya cakap tadi, lagi besar kau buka cabang research baru, lagi banyak data yang akan dapat lagi. Dia dalam at the same time lagi susah lah kita nak jadikan data tu untuk jadi informasi untuk kita buat keputusan. Sebab kadang-kadang dia akan bagi pecahkan lagi option kita nak buat keputusan tu. Maksud kita kena buat yang terbaik lah, untuk fikir yang terbaik untuk company dan mana satu keputusan yang tu
based on experience nanti kalau Rin dah kerja lah. Impact, okay, yang ni based on market review kat Europe. Okay, overview Europe market research and information industry ni dari segi Europe tu kita ambil pada tiga negara, Germany, France dan UK. Kalau tengokkan by study tu, dia roughly double the influence of the second strongest medium, television, and roughly 8 times the influence of television printed. Apa yang dimaksudkannya, online ni lagi besar influence dia daripada TV kan. Sekarang ni online, orang menggunakan lebih banyak online through smartphone, internet apa semua, komputer, laptop tu lagi banyak daripada dulu punya medium untuk membuat nak buat marketing, iaitu television. Dulu television, ada orang kata apa-apa kita kena pakai television, cinema dengan radio untuk mendapatkan marketing, full venture marketing kita. Tapi sekarang tak. 3 negara ni pun dah membuktikan. Rin kalau tengok Jerman, France dan UK dengan England ataupun UK, diorang ni banyak menggunakan internet daripada TV dah sekarang. Diorang bukanlah diorang tak tengok TV, tapi diorang more lagi tengok pada internet. Yalah smartphone kan. Smartphone orang kan macam melekat kat depan smartphone. Lepas tu lagi berkesan orang kata daripada traditional printed media. Traditional media macam billboard tu lah, billboard, newspaper. So dia lagi berkesan lah kat situ impactnya online market ni kepada orang kata kepada consumer behavior kat Europe ni. Lepas tu disebabkan online market tu dah berkembang dengan rapidnya, so dia mempunyai pengaruh jugalah kepada orang kata consumer behavior dari segi nak communicate lah with dengan macam consumer tu dengan company tu sendiri. Sebab sekarang ni lagi mudah daripada dulu kita kena, kalau macam kita nak tahu pasal informasi tentang produk tu, kita tak boleh nak tahu, kita tahu, kita describe ambil daripada barang tu saja dan juga pada salesman tu saja. Description kan, kalau nak tahu pasal produk. Sekarang ni tak payah, kita dah banyak communication channel yang boleh nak tahu tentang produk tu, company ni company apa, semua kita tengok. Ada setengah orang dia lagi rigid macam Rin cerewet masa dalam Shopee apa semua kan. Ada orang lagi cerewet daripada tu ni. Sebab dia akan pergi tengok company ni company apa. Macam dia, kalau macam yang branded tu dia tak, yang branded tu dia tak kisah sangat lah. Branded tu dia tahu dah new well established brand. Yang macam tak ada brand yang tak wujud ke, brand yang dia tak pernah dengar tu, dia akan pergi tengok sales sampai ke sales company tu elok ke tak. Sampai macam tu, tengok quality of the product, quantity produk tu dia akan tengok. Sekarang sebab dah banyak dia punya informasi yang kita boleh dapat, tak macam dulu. Banyak insight itu. Banyak. Relax lah. Dia ada time-time ni, kita skip. Okay, yang ni adalah lain-lain impact dia. Impact pada consumer tu. Okay, kita tengok pula pada online market effect to the global market and small business. Okay, apa impact online market effect dia ataupun pengaruh dia di dalam global market dan juga small business adalah salah satu dia adalah product development tu. Sekarang ni macam yang tahu, product development tu kalau kita dah ada online kan, disebabkan kita ada online market tu online market tu produk-produk yang Rin nak jual tu pun dia akan dibangunkan. Kadang-kadang benda tu di-upgrade ke saya, ada yang perlu dibangunkan ataupun di-create baru untuk kesesuaian market kita. Macam Rin lah kadang ada orang, kita tengoklah ada orang macam customer kita tak akan satisfied kalau dia nak benda tu, dia kata contohnya lah, tak ada ke benda macam TV ni kan, kita dah ada smart TV, dah ada Android TV, dah ada internet TV, tapi still dia tak puas lagi dengan fungsi TV tu sendiri. Macam tu. Dia nak lagi TV baru, mungkin lagi nipis, tak tahu nak nipis dan ringan, aku tak
tahu macam mana nak buat, saya pun tak tahu macam mana nak buat jaringan masa ke tahap macam tu. Ada yang tengoklah pada consumer punya kehendak lah sendiri. So dia akan daripada ni tu dia akan pengaruh pada product development tu. Tu ada dan selain daripada tu adalah information exchange. Sekarang ni macam kita tadi saya cerita tu kan, orang makin lama orang dah boleh tahu pasal produk tu ataupun servis tu lebih detail lagi kan. So information exchange tu pun dah makin, orang kata rapid je, dia penggunaan tu dah terlampau rapid lah. Maksudnya kita senang je nak dapat informasi tu kan, daripada macam tadi saya cakap, ada informasi kita boleh kontrol, ada informasi yang kita tak boleh kontrol. Yang tak boleh kontrol tu lah yang menjadi information exchange tu makin rapid lah sebenarnya. Tu informasi kita ni senang untuk nak dengan disebabkan online ni kita boleh monitor. Online market ni kita memudahkan, efek ni senang orang nak monitor lah dia punya kenaikan, jatuh, sales tu, semua benda tu kita boleh follow. Dia tak susah. So yang ni Rin boleh baca, yang ni adalah advantage dia dan juga disadvantage dalam online marketing research. So kita pergi kepada online marketing research process lah. So dia sebab banyak tu, sebab saya pecahkan satu-satu ni sebenarnya. Tapi kalau macam saya nak cerita, saya cerita terus pakai gambar raja ni je lah. Okay, macam Rin tengok ni, ini adalah marketing research punya proses. Nanti kalau Rin nanti dah bekerja nanti kat dalam marketing, nanti inilah benda yang akan Rin buat lah. First adalah define objektif dan problem. Kena tahu apa objektif Rin, objektif untuk produk tu, satu objektif dalam department tu satu, dan third tu ada objektif untuk company tu. Tapi kita kena define lah objektif yang kita ada. Sebab apa, daripada objektif kita baru tahu apa problem-problem, apa isu-isu yang ada berkait dengan kita punya produk tu lah. Sebab ataupun dalam bukan setakat produk, kita punya market tu sendirilah. Macam mana kita nak kembangkan kita punya profit daripada produk kita dalam market sekarang. So kita kena define objektif dan juga problem tu dulu. Lepas tu dah define dan juga objektif dan problem tu, barulah Rin pergi kepada second process, iaitu determine research design. Maksud determine research design ni adalah cara-cara yang cara-cara Rin nak membuat research tu sendirilah, sebab dia ada banyak tools dia nanti. Sebab dia akan pergi proses ketiga, iaitu barulah prepare research instrument tu ataupun tools dia. So kat sini baru kat proses kedua ni, Rin just menyatakan apa yang Rin nak buat. Rin kena design kan, Rin punya research tu macam mana, berapa lama nak buat research ni, perlukan berapa banyak data nak dikumpul. So kat situ lah kita plan, ni kira macam planning lah kat situ, second phase tu. Dalam third phase barulah Rin design dan juga prepare kata research instrument ataupun research method tu, model-model yang perlu digunakan, model apa, SWOT ke, TOS ke, kat situ. Lepas tu kena cari sampling dan ni proses keempat, iaitu sampling dan data collection. Kita kumpul sampel dan juga data. Kita kumpul sampel dan data. Lepas tu dah kumpul sampel dan data tu, barulah kita analyze data-data tu. Kita analyze data-data tu. Lepas kita analyze kan, kita visualize dan communicate result. Maksudnya kita visualize, kita buat dalam bentuk graph ke, Rin nak buat dalam selalunya orang akan buat dalam bentuk gambar raja, senang orang nak tahu berapa percentage capai ke apa ke, details penjari. Dan juga kita akan berbincang pasal outcome daripada analyze data yang Rin telah buat. So ini adalah marketing research process. Senang kan, nak faham kan Rin kan? Benda ni direct je sebenarnya. Dah, sebenarnya benda ni saya baru buat 2 hari lepas. Dalam apa ni? Buat dekat mana? Dekat rumah, tak tahu nak buat apa, study kan, saya bagi note banyak kan. So saya study note tu. Okey. Saya baik kau study. Okey. Dah settle yang tadi punya proses. Dan walaupun
Rin tadi dah tahu kan proses-proses dia, tapi dalam masa nak mendapatkan sampling dengan data collection tu, Rin kena tahu sampel data tu sampel apa. Dia ada dua jenis data. Satu adalah primary research data, second adalah satu lagi adalah secondary research data. Okay. So dia ada dua sampling data yang Rin kena tahu kat situ. So apa primary data? Okay, primary data normalnya primary research data ni maksudnya benda-benda yang baru lah, research yang baru yang telah kita buat daripada kita ambil daripada survey, daripada interview, daripada observation dan juga ethnographic. Ethnographic ni more kepada ethnographic ya. Sebenarnya tak ingat apa tu etnografi. Kata salah. Ethnography is a branch of anthropology and systematic study in the culture. Okay, ni maksudnya study kepada culture lah, more kepada culture consumer tu lah, ataupun market tu, culture pada market sendiri atau consumer tu. So yang ni kita buat, maksudnya ini betul-betul primary data ataupun kita panggil dia raw data lah. Primary ni biasanya yang main lah kita buat secara betul-betul kita dapatkan benda tu baru lah, data yang baru kita buat benda tu. Okay. Dalam primary research dia ada 4 cara, sebenarnya dia ada lain-lain lagi lah, tapi ni usually orang akan buat. Satu adalah interview, survey, observation dan juga last analysis. So ini adalah type of primary data research data. Itu secondary ni normally yang kita tengok daripada orang dah buat, biasanya research yang orang dah buat lah. Macam yang Rin tengok case study, annual report, benda-benda tu adalah secondary. Secondary. Material yang secondary lah, maksudnya kita nak supportkan pada primary. Usually ni secondary research ni adalah untuk support kita punya primary research. Sebab kalau tengok pada tajuk, tengok pada research apa yang Rin nak buat, lepas tu kita akan menggunakan second research data ni untuk support yang kita dah buat, macam interview, observation tu kan. So kita dah buat benda tu, kita nak support. Orang ada tak pernah buat benda ni? Kalau ada, senang lah. Biasanya memang akan ada orang buat lah, cuma kita kena cari je benda tu. Ni dah macam tahap Rin dah macam nak buat master dengan PhD lah kira ni. Okay. Nanti dalam master dengan PhD Rin akan belajar lah macam mana nak, apa dia primary research, apa secondary research untuk buat nak buat research nanti lah. Selain daripada primary dengan secondary, Rin pun pernah tahu dalam research ni juga ada quantitative dan juga qualitative research. Sebab yang ni quantitative adalah more kepada numerical data, maksudnya numbers lah, data-data melibatkan number ataupun nombor. Kalau qualitative based on research type of scientific research and is aimed to gather in-depth understanding of human behavior. Yang ni more kepada data-data yang qualitative, more kepada benda-benda yang data-data yang orang dah buat ataupun kita baca through through kajian membaca orang punya research. Survey apa ni? Survey lah, sir? Bukan, yang survey dia macam ni, kuantitatif kita tahu nombor. Kualitatif ni more kepada macam kita membaca. Membaca data-data yang orang kata apa, yang kita kumpul yang tak melibatkan nombor. Emosi, macam emosi, kehendak, macam tu. Kehendak apa, macam needs, macam consumer needs, consumer punya hobi, itu adalah kualitatif. Kalau kuantitatif, macam saya cakap tadi, nombor lah. Berdasarkan pada catapan, berdasarkan kepada graf bar, berdasarkan pada graf yang zigzag tu, macam tu. Dia melibatkan nombor-nombor. Kalau ada nombor-nombor, itu adalah dikatakan kuantitatif. Yang ni kuantitatif dengan kualitatif, dia boleh pada primary dan juga secondary.
data. Dia mana-mana, dua-dua ni ada dua-dua ni. Cuma based on macam mana ring kumpul nanti benda tu. Nanti kalau ring dah masuk degree nanti pun ada jugalah buat research methodology. Diploma tak ada lah, diploma more kepada ring belajar basic semuanya. Yang ni adalah perbezaan antara dua. Yang ni ring boleh dibaca sendirilah. Macam sampel, data collection, apa objektif dengan purpose dia, apa data analisis, apa outcome dia, semua tu. Yang ni disebabkan kita buat online marketing research, kita kena ada etik. Macam ring kalau nak buat, kita tak boleh buat macam survey tu bersuka hati, ada etika dia. Dan juga kita kena hormat orang kata apa, hormat orang punya privacy juga. Kenapa kita why ethics is important? Okay, salah satu adalah untuk promote the aim of the research. Kita nak promote apa kita punya tujuan aim tu kepada consumer kita. Lepas tu value that are essential to collaborative work. Maksudnya kita mendapatkan kepercayaan daripada orang yang kita nak buat survey tu terhadap kita punya kerja research ni. Sebab sekarang ni dalam online lagi dah orang ada trust issue. Jadi disebabkan kita cerita pasal trust issue, so orang more kadang-kadang tak nak join kita punya survey tau. Macam kadang-kadang saya pun malas juga, ada macam YouTube nak buat survey ke apa, Facebook ke, ataupun mana-mana kawan-kawan saya yang nak buat survey tentang produk ke apa ke. Sekarang pun dah turun online, tapi kadang-kadang saya tolak juga benda tu. Ada yang sanggup nak bayar lagi pun ada nak buat survey. Lepas tu kenapa etik tu penting? Salah satunya accountable to the public. Maksudnya kita bertanggungjawab lah terhadap permintaan tu. Sebab kita nak buat research ni, so data-data ni kita kena bertanggungjawab pada data-data yang kita kumpul. Ada ada public support dan juga moral social value. Kita berdasarkan moral dan social value, dan juga kita nak mendapatkan public support tu. Sebab tu kita kena beretika semasa kita nak buat kita punya research. So ini adalah 5 prinsipal research ethic. Daripada discuss first kita discuss daripada discuss intellectual property, lepas tu be conscious of multiple roles. Ini adalah dia punya penerangan dia satu-satu. Key concept of privacy, yang ni boleh baca sendirilah apa dia privacy, apa semua tu, apa privacy, apa confidentiality. So habis. 62 tu sebenarnya hanya tipu saja sama kata. So ada apa-apa soalan tentang subjek ni? Rasanya tak ada. Kuis hari tu okey? Kuis pula apa tu? Itu midterm okey. Sekejap, nak tanya assignment 3. Macam kita kan dah buat dia punya website tu, nak kena publish ke? Tak perlu. Tu nak tunjuk saja. Kalau kau nak buat bisnes betul, kau baru dah terus publish. Kalau tak, janganlah. Selamat duit. Sebab saya tahu kalau kau publish, kau kena bayar domain dia. Saya tak payah. Nak kena nanti bayar. Just tunjuk je. Nanti just tunjuk macam saya buat kat Microsoft MT ni, kau share je screen tu dengan saya, Microsoft MT tu, nanti kau tunjuk. Buka je nanti. Nanti saya bagi kamu lah pakai nanti kamu kena present lah kat saya nanti. Kamu pun boleh buka kan yang ni. Boleh share juga kan kat sini. So nanti kamu share. Boleh. Boleh, kamu boleh share nanti kita test nanti. Sekejap lagi. Okey. Kat mana? Okey. Selain daripada assignment 3 tu, minggu depan, lupa lagi tu. Minggu depan, saya akan bagi kamu ni last lah. Ni last sebab lepas ni kamu dah buat midterm, tinggal satu lagi 10% lagi, iaitu kamu pergi quiz lah. Ingat saya malah nak buat ABC quiz tu. Saya buat short answer boleh? Short answer? Macam section B dulu. Jawab point-point macam tu je. So saya bagi quiz macam tu. Lepas tu nanti kamu buat, kamu hantarlah dekat dalam, yang tu seminggu pun boleh lah, sebab saya tak
time limit lah tu, itu boleh seminggu. Lepas tu lepas ni video-video pasal video-video kamu yang dalam Google Classroom tu nanti saya delete, saya buat folder baru balik, saya upload sebab saya kena upload dekat YouTube lah, more better sebab kalau saya simpan dalam Google Classroom dia banyak makan space Google Drive saya tahu video-video ni. So untuk nak menjimatkan saya Google Drive ni, saya boleh upload dekat dalam YouTube. Lepas tu saya buka folder baru macam ni. Okay. Contoh ni lah. Yang ni kan saya rasa dah semalam saya delete video-video ni. Macam ni kan ada 2 video kat sini kan. Ada ke tak boleh. Ada lagi. Kan saya dah buang malam. Nanti saya delete ni. Dia macam ni juga. Cuma instead of saya upload dalam tu, saya pakai link YouTube macam ni. Saya search, nanti saya klik, just nanti kamu akan terus masuk YouTube je lah. Tak payah susah. So saya pun akan jimat lah dari segi saving space di Google Drive. Kalau nak tahu Google Drive saya dah 90 lebih dah storage lah. Daripada 15 gig dah pakai 97 gig dah. Banyak gila. Aku tak tahu apa benda aku pakai. Entah. Banyak notes pun berapa kali buat benda. Sebab dia ada benda yang keep on letak kan. So dia macam sebab aku terlupa nak buang semua ni. Next sem baru naik college kan? InsyaAllah next sem akan naik lah, InsyaAllah. Dengar sekolah untuk balik. Tak tahulah. Tengok saya dah buang kan, tinggal 55 je. Saya lupa nak buang dalam trash. Tapi laptop pun dah hang je ni lah. Lambat. Tak apa, sebab nanti saya akan upload dalam YouTube lah, senang. Macam saya dah buat untuk kelas-kelas lain. Kelas-kelas lain saya dah buat dah. Dia tu saya letak dalam folder KLMC classes ni, nampak ni? Saya upload. Ni presentation ke? Tak, yang ni adalah kelas-kelas yang saya mengajar lah. Kelas-kelas yang macam EBB 110, EBB 130. So saya dah upload kat dalam ni, senang semua. Tak payahlah, nanti tak payahlah saya nak kena tu sebab space sini dia besar, tak masalah. YouTube space besar? Besar, dia memang buat untuk besar. Kalau nak lagi besar dia kena bayar lah. Tapi setakat ni saya tengok tak ada ya, Malaysia ni tak ada. Malaysia ni. Setakat ni tak ada. Dia tak ada apa? Tak ada ni lah, tak ada limitation lagi. Tu bagus je lah. Saya ada analisis lagi. Nampak dia pun ada tolong analisis kan saya. Setakat ni ada seorang subscribe, sedih, tak apalah. Tak apalah, saya delete ni dulu, nanti saya buat balik yang baru lah untuk kelas video. Nanti kadang-kadang ni nak refer balik kan, semua tu senang. So nanti saya buat macam tu lah kiranya. So midterm SMS 1, 2, 3 dah settle, tinggal quiz je. Minggu depan kamu buat quiz saja, kamu relax lah. Lagi satu, kamu punya final exam dan sama jugalah final assessment juga. Final assessment ataupun final exam kamu pada September nanti. 2 minggu kamu punya final. Sebab satu hari satu exam saja untuk kamu. Satu hari satu exam saja?
Dia tak nak buat macam semester lepas, seminggu, so dua exam sekali kan. So macam nanti takut student ada masalah. Dari segi internet connection lah, ada yang share komputer lah, tak ada komputer lah. So dengan membuat satu hari seminggu, lebih memudahkan lah. Lagi satu, time limitation untuk serve punya exam semua 3 jam. Tapi kalau macam ring tak sempat, kita try buat yang sama macam set soalan assessment kamu tu. Sebab soalan assessment kamu tu ada 4 case study. Saya akan buat juga macam sama juga. Saya bagi 4 case study. Kamu buat, boleh tak dalam time frame 3 jam tu? Sebab kamu kena buat dengan exam department nanti. 3 jam je? Ya. Okay. Apa lagi ya? Nanti saya stopkan dulu record.